Alright, so ini adalah kuliah untuk lecture, lecture untuk chapter yang keempat, bahagian yang kedua lah. Semalam kita dah ada satu kali kuliah yang mana kita baru saja habiskan tentang the introduction about the functional group, priorities for nomenclature. So kita lihat balik yang sikit yang semalam right. So this is about the priority, meaning that if we have a big size of organic molecules, there are many functional group in that molecules. So how to name that molecule? Okay, dalam satu molekul itu ada banyak functional group kan? Ada kumpulan hydroxyl, ada carboxylic acid, ada amine, ada single bond, ada double bond, sometimes ada triple bond juga. Jadi macam mana kita nak namakan dia? So remember, kalau dia ada carboxylic acid, maka hujungnya akan oic acid. Jadi kalau ada alkohol, alkohol akan menjadi substituent. Sebab tu dinamakan di sini. Let's say that group contains OH, and if alcohol becomes the substituent, dia punya penukar ganti, then the name is hydroxyl. Okay. Kalau dia sebagai parent, tu yang semalam I tanya, akan jadi all. Contohnya methanol, ethanol, and so on. Okay. So same goes to NH2. If it is a substituent, so the name is amino. If it is a parent, the name is amine. Okay, kalau dia sebagai parent, contohnya methylamine, tetraethyl methylamine, contoh macam tu kan, hujungnya ada amine sebab NH2 ini adalah sebagai dia punya parent. Tapi kalau dalam satu kumpulan tersebut, dia ada kumpulan amine dan ada kumpulan carboxylic acid. Apakah nama kumpulan organik tersebut? Dia punya nama parent dia akan hujung dengan amine ke hujung dengan oic acid? Kalau dalam satu kumpulan tu dia ada NH2 dan juga ada kumpulan COOH. So dia punya nama parent dia akan jadi oic acid ataupun min. Oic acid. Oic acid. Yes, sebab apa? Highest priority, yang atas ni the highest, yang bawah ni paling kurang lah. Halogen yang paling kurang dia priority dia. Okay. Right, okay, let's look into this structural formula. Empirical and molecular formula does not show the order in which the atoms are connected or arranged. In order to show how the atoms are connected, structural formulas such as expanded, condensed, and skeletal structures are used. So for example, this is for the expanded structural formula. So basically a line is drawn between atom to show a bond. Ni. As what you can see, yang single ni semua adalah nak menunjukkan ada bond lah. And then lone pair of electrons are always shown as pairs of dot. Ni kalau kita nak menunjukkan lone pair lah. Okay. Tapi untuk kumpulan ini adalah kumpulan apa? Ada double bond. What do you think? Kumpulan apa? Alkene ke alkene? Alkene, correct. So dekat sini tak payahlah kita nak tunjukkan double bond pun. Tak payah nak tunjukkan lone pair sebab tidak ada mana-mana atom yang perlu kita tunjukkan kehadiran lone pair-nya. Okay, ini expanded. Expanded. Okay. So condensed structural formula written without showing all the individuals bond. In a condensed structure, each central atom is shown together with the atoms that are bonded to it. So ini kalau expanded yang I baru saja sebut, this is for the condensed formula. So for the condensed formula, it is written this way. Dia ada CH2, CH2, CH3 and also CH3 lah. Okay, bermaksud dia condense. Dia berbeza banding expanded. Kalau kita jawab expanded, we need more space. Kalau kita nak tulis dalam kertas kita kena besar ruang lah. Tapi kalau condense ni kita boleh jimatkan space in order to describe that structural formula. Okay. Comparison between expanded and condensed formula for N-butane. Okay, ini contohnya. Okay, skeletal structural formula. Skeletal ni, ini macam ni. The skeleton can consist of chains, branches, and or rings of bonded atoms. In a skeletal formula, all the hydrogen atoms are hidden from carbon chain, leaving just a carbon skeleton with functional group attached to it. So, for example, kita lihat N-butane. Kalau N-butane, ini menunjukkan bahawa kumpulan butane yang lurus. Kumpulan butane yang lurus sahajalah. Dia tak ada branch. So, this is N-butane. Ini pun N-butane juga. This is also N-butane. But, in this case, for the skeletal, kita tak nampak hydrogen because the hydrogen atom is hidden.
Meanwhile, all the line here from this point to this point, this is to describe the presence of carbon. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Setiap bucunya itu menunjukkan kehadiran carbon di situ. Itu untuk skeletal. Untuk condense kita dah tahulah macam ni kan. So CH2, CH2, CH3 ini adalah CH3. Untuk yang hujung mesti CH3 lah. Kalau tak nanti carbon tidak cukup bonding. Okay, I have a question. Kalau carbon ada berapa bond? Kalau carbon ada berapa bond, Afiq? Sekejap. Yes, Syazwani, Mariam, Izzuddin jawab di sini. Mereka jawab 4. Betul. Kalau hidrogen, kena ada berapa bond? Hidrogen ada berapa bond? Izzuddin, bukan 2? Kenapa pula hidrogen ada 2 bond ni? 1, betul. Okey. Betul tu Siapa yang cuba menjawab? Seperti Izzuddin, Syazwani ni, Mariam, Nadia Zairi, Eliana. Okey, Syazwani lagi, Nadia Zairi, Izzuddin, Mariam, Syazwani. Okey, alright, good. Di mana kita lihat di sini as what you can see, carbon it is attached to for another atom. So for this carbon attached to one hydrogen, and also another carbon. So meaning that carbon must consist 4 bonding. And then for hydrogen, dia hanya boleh ada 1 bond sahaja. Okay, dia boleh ada 1 bond sahaja untuk hydrogen. Okay, alright. Sebab hydrogen ada berapa elektron? Hydrogen ada berapa elektron? 1. 1 kan? So dia hanya boleh membentuk covalent bond dengan 1 atom sahaja. Kan? Konsep covalent bond adalah kita sharing elektron. Okay, nak share dengan Diana kan? So I kena ada 1 elektron ataupun I kena ada 1 apple. Untuk I ada ikatan yang kukuh, covalent bond dengan Diana, I mesti kena bersedia untuk sharing. This is about sharing. Kan? Kalau kita share, maksudnya kita bersedia untuk commit. Kan? Macam Diana. Diana, apa kata kita kukuhkan kita punya ukhuwah ini, I ada 1 apple, dia ada 1 apple. Why not kita share? Kan? Diana pun ada 1 apple, so kita share. So, jadi kami membentuk covalent bond. Covalent bond adalah satu bonding yang kuat, covalent bond. Itu konsep sharing. Tapi kalau coordinate covalent bond macam mana? Coordinate covalent bond? Dia bagi. Macam between me and Diana. Macam mana? Kalau kita membentuk coordinate covalent bond, macam mana cara dia? Kalau coordinate covalent bond, Diana je ada 2 biji apple. Diana ada 2. I tak ada apa-apa pun. Tapi Diana sangat baik, dia nak share dengan I. Beza tak dengan tadi covalent bond? I ada 1, Diana ada 1. Kami share. Beza kan? Yang ini Diana sangat baik. Sangat baik Diana. Sebab dia ada 2 apple. Dia kata, doktor, I ada 2 apple. Doktor, masuk tim I lah, kita share. So we can form coordinate covalent bond. Macam tu cerita dia. So itulah dia konsep of sharing. Ada 2 jenis sharing lah. Kita win-win situation, Diana 1 apple, I 1. Ataupun coordinate covalent bond. Diana 2 apple, dia baik sangat dia share dengan I. Itu bermaksud Diana ada 2 elektron yang berlebihan pada orbital dia. Jadi Diana bersedia untuk berkongsi dengan I di mana I tak ada elektron in my orbital. What is the definition of orbital sebenarnya? You dah belajar masa semester lepas. What is the definition of orbital? Boleh cuba. Okay. Ada yang menjawab di chat. Shell. Okay. Shell tu adalah N. Nilai N. Orbital terletak di shell. Tapi apakah dia orbital? Tapi a good try, Mariam. A good try. Perhaps yang lain. Electron path. Okay, kalau you jawab electron path, itu menunjukkan bahawa you were talking about you were talking about shell juga. Tempat elektron. Okay, siapa yang jawab tempat elektron ni? Muhammad Izzuddin.
Okay. Nur Fatihah Zaidi. Contains minimum 2 electron. Okay. Electron cloud. Okay, Diana jawab. Okay. Good. Siapa-siapa yang menjawab ni? Bagus. Termasuklah Mariam tadi yang first menjawab. Yes, orbital is a yang SPDF tu kata betul, SPDF. Kan kalau SPDF, S tu ada berapa suborbital? Dia ada satu suborbital. Dalam dia boleh ada masuk 2 elektron, spin up dengan spin down. Orbital is a place where we have high possibility to find electron. Yes, quantum number. Yes, quantum number dia ada NL, ML, MS kan? Yes, quantum number. Tapi kalau we are talking about orbital, kalau ditanya orbital adalah tempat yang mana kita boleh menjumpai elektron. Highest chance for us to find electron. Di mana? Di orbital. Okay. Sebab kalau you lihat masa you belajar semester lepas kan, ada banyak teori tentang elektron, is it? Ada banyak teori. So akhirnya barulah come out with the best teori lah, iaitu elektron sebenarnya terletak di mana? Terletak di orbital. Dan orbital tu pun dia ada aras tenaga dia, macam yang Nadia Zairi jawab ni kan. SPDF, quantum number, yes. Sebab itu, kalau kita nak mengenali elektron dalam orbital tu macam mana? Dia mesti kena ada alamat. Contoh, kalau I nak mengenali Alice, Alice, kan? Kalau I nak berkenalan dengan Alice, apa yang I kena tanya Alice dulu? Mestilah I akan tanya nama penuh, kan? Tinggal di mana, umur berapa, tarikh lahir, kan? Kalau I nak berkenalan dengan Alice. Macam tu juga dengan elektron. Macam mana kita nak kenal dia, apa aras tenaga dia? Okey. Kita kena tahu dia punya quantum number. Itu yang kita belajar pada semester lepas. Dia terbawa sampai ke semester ini, di mana sekarang you are learning about hydrocarbons, organic compounds. Lagi banyak you akan jumpa perkaitan. Ada single bond, ada double bond, ada triple bond. Macam mana jenis hybrid dia? Itu yang kita kena tahu tu. Izzuddin asyik terkeluar je Izzuddin. Sian no ha. Okay. Izzuddin okay ke tu? Okay, alright. So, tadi sebenarnya cakap pasal tu je yang I share Apple dengan Diana kan. So, sekarang you all dah faham kan? Kalaulah my relationship with Diana tu, if you are making a ligand. Ingat tak, you ada belajar semester lepas pembentukan ligands. Jadi tulis sikit dekat buku kan, ada buku kan. Tulis ligand. Kalau ligand itu selalunya dia adalah coordinate covalent bond di antara molekul yang mana dia ada excess of elektron dengan molekul yang tidak ada elektron. So in this case kalau Diana tadi, dia akan menjadi contohnya menjadi kumpulan hidroksil. I pula menjadi kumpulan metal. Sebab metal dia punya charge apa? Metal kan sejenis kation kan? Maksudnya kurang elektron. Itu antara contoh-contohlah tindak balas yang melibatkan coordinate covalent bond. Okay? So habis tentang tu. So we go back here. Butanol. Butan to all. Okay. Butan to all juga boleh kita namakan sebagai 2-butanol. Pun boleh. Ada dua cara penamaan. Tapi throughout this semester, you akan belajar dengan menamakannya macam ni. Butan to all. Propan to all. Macam tu. Tapi sebenarnya boleh juga you jawab 2-butanol. Okay? Meaning that kalau you tengok dekat internet, tengok dekat textbook, diorang akan juga menjawab 2-butanol ataupun butan to all. So in this case, the hydroxyl group is positioned at carbon number 2. 1, 2, 3, 4. Sebab tu namanya butan to all kan? Okay. Kalaulah OH ni terletak pada karbon yang pertama, apakah nama dia? Kalaulah OH terletak pada karbon yang pertama, apakah nama dia? Aisyah. Butan one all. Betul? Butanol. Butanol betul. Butan one all pun betul. Sorry lah Aisyah, nama you macam nama anak ayam perempuan. Sebab itulah I akan cenderung untuk memanggil. Lagi seorang Akil. Nama anak ayah pun ada seorang Akil. Tu asyik terpanggil Akil Syukran je. Good Syazwani. Butan one all ataupun jawapan Aisyah pun betul. Iaitu butanol. Okay. Right. Okay. Bagus. I tengok ada yang cuba jawab dekat chat tu kan. Good, good. Okay. Okay, yang ini pula. Sorry. Lari sikit.
Okay, ini meaning that the hydroxyl is positioned at carbon number 2. This one as well, the hydroxyl is positioned at carbon number 2 lah. So ini dalam bentuk skeletal. So untuk skeletal, kita kena tunjukkan juga kumpulan hydroxyl. Sebab oksigen bukannya kita tak boleh hide oksigen. Yang kita boleh hide di sini yang bentuk bucu-bucu-bucu hanyalah untuk atom apa? Hanyalah untuk atom apa? Yang ada karbon saja, betul. Karbon saja yang boleh kan? Yang kita boleh hide hanyalah atom, yang kita boleh hide hanyalah atom hidrogen. Tapi yang ini tak bolehlah you hide hidrogen kat sini. Kalau kita buangkan hidrogen ni, kita tak tahu apa functional group dia. Mana ada functional group oksigen saja. Melainkan C double bond O ada. C double bond O ada. C single bond O tak ada. Jadi kalau nak menunjukkan dia punya functional group, kena full. Tak boleh kita hide hidrogen. Nanti you kata, oh, sebabkan cakap skeletal ni, the hydrogen is hidden. Itu hanya untuk hidrogen nak attach dengan karbon saja. Baru kita boleh hide. Tapi kalau untuk ini tidak boleh untuk functional group ni. Okay, this one is butanoic acid. As what you can see, boleh ke kumpulan oic acid ni terletak dekat tengah-tengah? Katalah ni COH ni letak di tengah-tengah, boleh ke? Letak pada karbon kedua ke, karbon ketiga ke? Tak boleh. Betul, tak boleh. So untuk oic acid ataupun carboxylic acid memang dia perlu untuk berada di terminal. Terminal maksudnya di hujung. Tak mungkin dia terletak pada karbon kedua atau karbon ketiga sebab dia memang menunjukkan yang hujung kat sini. Sebab dia punya function group is COOH. Takkan kita letak tengah-tengah, tak boleh masuk pun. Okay. So this is the condensed formula. This is for the skeletal. Kalau nampak skeletal pun dia tetap pada hujung. C double bond O, OH. Okay. Okay, let's look into isomerism. Isomers are molecules that have the same molecular formula but have a different arrangement of the atoms in space. That exclude any different arrangement which are simply due to the molecule rotating as a whole. So dekat sini kalau kita lihat, in this case, okay, betul. Alright, kalau lah ini dia menunjukkan molekul yang sama. Selalunya kat tengah-tengah ni karbon lah. 1, 2, 3, 4. Carbon this one as well. 1, 2, 3, 4. And then yang bulat kecil ni, ini adalah ball and stick sebenarnya. Okay, yang bulat kecil ni menunjukkan hidrogen selalunya. Okay. Kalau lah hanya nak menunjukkan bahawa dia berpusing, ini kan dia katalah ini sebelah belakang, dia ke sebelah kiri. Yang ini sebelah belakang dia ke sebelah kanan. Berpusing saja macam ni bukannya isomerism. Tapi kalau dia macam ni, in which the fluoro group is positioned at carbon number 2. This one, fluoro group, is positioned at carbon number 3 kan? Ini menunjukkan isomerism. Because why? We maintain the number of carbon. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. This one, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 carbon. Fluorine ada 1. Fluorine ada 1. Dia punya hidrogen ada berapa ni? Kalau hujung mesti kena ada 3 hidrogen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 hidrogen. Okay. Yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The quantity of the hydrogen also 11. Maksudnya sama kan? The numbers of carbon, hydrogen, and so fluoro dia sama, is it? Yang ini? Dia sama tetapi dia berlainan dari aspek penamaan. Yang ini akan dinamakan apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau ada 5 namanya apa? Hexane ke, pentane ke, butane ke? Kalau ada 5 carbon? Pentane. Pentane. Okey, betul. Correct. So ini dinamakan sebagai 2-fluoropentane. Namanya 2-fluoropentane. Yang ini perlu dinamakan sebagai 3-fluoropentane. Sebab fluoro terletak pada karbon ketiga. Okey. 1, 2, 3. Maksudnya fluoro terletak pada karbon ketiga. So the name is 3-fluoropentane. Macam tu. Alright. So ini nak menunjukkan ni apakah isomers. Apakah isomers? Ini dia punya definition you mesti kena hafal. Kadang-kadang ditanya dalam peperiksaan. Tapi tak masuk untuk penilaian 1. Ini akan masuk semasa kita punya penilaian 2 nanti. Okay. Isomerism. Two main types of isomerism.
The first is constitutional isomers and this one is stereoisomers. Okay. So for the constitutional isomers, share the same molecular formula but the bond connection or their order are different. Ini kalau constitutional. Dia isomer ada dua jenis lah, kita akan lihat. Yang kedua adalah stereoisomers. Isomer molecule that have the same molecular formula and sequence of bonded atom constitution but differ in three-dimensional orientation of their atoms in space. So ini dia. Kalau dia adalah constitutional isomer, so dia akan melibatkan either chain, position or functional group. Okay. Kalaulah dia adalah stereoisomerism, dia akan melibatkan geometric ataupun optical isomerism. Optical isomerism kita akan lihat lebih lanjut for the enantiomer terms, untuk enantiomerism. Okay. So ada dua jenis lah. Yang ni chain, maybe chain dia lebih branch atau kurang branch. For position, ini position macam yang tadi I tunjuk sini. Position berubahan. Position fluoro tu berubah from carbon 2 kepada carbon 3. Ini menunjukkan constitutional isomerism, iaitu position. Position ataupun functional group. Kadang dengan mengekalkan the number of hydrogen ataupun any atom yang lain, kita kekalkan the numbers of the carbon, hydrogen, sulfur contoh yang sama. Tapi bila kita ubah dia punya arrangement, kita boleh dapat different functional group. Boleh dapat different functional group. Itu keunikannya. Selalunya between alkohol dengan carboxylic acid lah boleh dapat constitutional isomerism in terms of functional group. Okay, kita lihat sini ya. Constitutional isomerism, compounds that have the same molecular formula and different connectivity. For example adalah chain. Kenapa? Sebab ini kita ada N-pentane. N-pentane maksudnya dia straight. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti katalah ada yang bertanyakan, ini kenapa ni dia ada berlengkuk-lengkuk macam ni? Kenapa dia tak tegak sahaja? So in real life, dalam keadaan yang sebenar, molekul ini semuanya mereka akan cuba untuk kurangkan strain between bond. Jadi dia akan cuba menjauhkan diri, contoh dis-carbon dengan dis-carbon kan, dia akan cuba sejauh mungkin daripada dia punya neighbor. Sebab tu dia akan stretch sampai dia jadi bengkok macam ni. Ini pun sama. Bengkok ke bawah, bengkok ke atas, bengkok ke bawah kan. Sebab molekul dia akan cuba untuk kurangkan strain pada molekul tersebut. So dia akan membentuk. Contoh kalau kita duduk rapat-rapat dengan kawan dululah sebelum kita ada COVID kan. Kita duduk rapat-rapat dengan kawan dalam bas kan. Ramai nak naik bas atau nak naik van masa you balik sekolah dulu. Orang yang jaga van pula masuk dia suruh semua sumbat. Jadi kita ni supaya kita asalnya kita duduk macam ni duduk relax saja. Tengok abang van suruh masuk dia suruh kawan-kawan dia masuk. Jadi kita terpaksa duduk macam mana? Kita tak bolehlah nak depang-depang tangan macam ni kan. Kita pun terpaksalah kecilkan badan sikit, nak bagi ruang pada kawan kita. Sebab kita akan cuba untuk mengurangkan stres dalam satu van tersebut. Okey, ataupun kadang-kadang macam ni. Sebab kita ni tempat duduk dekat van tu, kan tempat duduk tu panjang kan. Kita pula dihempit sampai 4 orang. Jadi seorang ke depan sikit. Seorang ke depan sikit kan, betul tak? Seorang ke depan sikit. Tak apalah saya depan sikit lah sebab tak muat punggung ni dengan kawan sebelah. Betul? Kawan sebelah ke belakang, yang kawan sebelah sana lagi dia ke depan sikit macam kita. Tadi asalnya kita sandar belakang. Tapi dah ramai-ramai masuk, Allah. Tak muat tempat duduk, awak pun ke depan sikit kan. Itu sebab kita sebenarnya secara naturalnya makhluk akan cuba untuk kurangkan strain yang ada dekat sekeliling dia. Macam juga molekul, sama macam molekul. Sebab itu molekul sebenarnya dia akan tegak saja macam ni kan. Yang ini dia sepatutnya macam ni. Dia ada bengkok. Bawah atas bawah kan. Yang ini ditunjukkan for the sake of learning sahaja sebenarnya. Nak tunjukkan for the sake of learning. So nanti kalau you jawab soalan periksa, you nak jawab tegak macam ni pun tak apa, tak salah. Okay? Sebab you tak belajar sampai ke tahap nak tahu dia punya 3D dimensional. Okay, right? Okay, so this one, dengan mengekalkan the number of carbon yang sama, the number of hydrogen yang sama, we can form 2-methyl butane. We can form 2-methyl butane. Kejap ni. Ini record. Okay, record. Okay, so cuba kita tengok. Sama tak the number of carbon? Ni ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya hydrogen ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Yang ini
number of carbon pun sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. The number of hydrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga. Sama kan? Number of carbon dan hydrogen sama, tetapi daripada pentane, we can form 2 methyl butane. Kita buat branch. Ataupun kita make more branch. Ini kita buat satu saja branch. Ini kita hasilkan more branch. Which is the name is 2,2-dimethyl propane. So kat sini 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. Ini sebagai parent dia. And then kita ada methyl atas dengan methyl sebelah bawah. Sebab tu namanya 2,2-dimethyl propane. Ingat penamaan ni kita akan lihat lebih lanjut bila kita masuk topik alkene. You nampakkan dekat buku you ada topik alkene. Ini kita akan belajar dengan lebih lanjut di situ. Ini hanyalah sebagai introduction. Okay, and then position isomerism. Different position of atoms other than carbon and hydrogen on the hydrocarbon chain. For example, butan 1-ol. This one is butan 2-ol. This is 2-methyl propan 1-ol. This one is 2-methyl propan 2-ol. Ini adalah different position. Sebab apa? Asalnya alkohol terletak pada karbon pertama. And then alkohol terletak pada karbon kedua. Okay, alright. Yang ini pula, alkohol terletak pada karbon yang pertama tetapi ada chain dekat sini. Ada satu substituent which is 2-methyl. Daripada lurus macam ni, dia ambil satu kumpulan CH3, dia letakkan ni macam ni kan? Dia lurus macam ni asalnya. Tapi dia ambil satu kumpulan CH3, dia letakkan pada karbon yang kedua kat sini. Maka dia jadilah 2-methyl propan 1-ol. Ataupun 2-methyl propan 2-ol. Di mana dia ada cabang in which the parent here is 1, 2, 3. Parent dia 1, 2, 3. Okay. Alright. Which is hydroxyl atau alkohol terletak pada karbon kedua. So namanya propan 2-ol. Dan pada karbon kedua juga ada kumpulan methyl. Maka namanya menjadi 2-methyl propan 2-ol. Itu untuk position. And then untuk functional group. Okay. Kalau kita daripada C4H8 1 oxygen, kita boleh hasilkan butanol. Semalam pun I tanyakan, kalau aldehyde dia punya nama ujungnya apa? Ujungnya al. So 1, 2, 3, 4 maksudnya butanol lah. Okay. Kita boleh tukar dia menjadi ketone sebenarnya. It becomes butane 2-on. 1, 2, 3, 4. Okay. Dia ada 4 carbon sebagai dia punya parent. Dan juga kita nampak C double bond O ni, kiri kanannya ada kumpulan methyl, ada kumpulan methyl. Kalau I kata kumpulan methyl, itu bermaksud CH3. Kalau I sebut kumpulan methyl, bermaksud CH3. Kalau I sebut ethyl, bermaksud CH2CH3. Tapi dia menjadi substituent. Okay. Methyl, kalau substituent namanya, kalau CH3, kalau dia substituent namanya methyl. Kalau dia sebagai parent namanya methane. Ada beza. Kalau untuk jadi substituent ni ujungnya YL, methyl. Contoh. Okay, right. Okay, untuk stereoisomers, I think kita take 5 sekejap sebelum kita sambung. Boleh? Boleh. Okay, kita take 5 sebentar. Right. Siapa nak minum dulu. Siapa nak pergi ke bilik air? Tadi lepas bio terus sambung sini kan? Siapa nak ke bilik air, silakan pergi ke bilik air dulu, okay?
Alright, class. Okay, kita sambung balik ya. Okay. Alright. So, kita lihat pula untuk stereoisomerism, which is geometric isomers. Okay. Right. So, occur when the types, bonds, connectivity of the atoms are the same, but have a restricted rotation somewhere in a molecule. The common example is the double bond. Double bond comprised of two p orbitals that form pi bonds surrounding the single sigma bond. It cannot be rotated. So kalau kita lihat, siapa yang minta untuk admit tu? Kalau ada yang minta admit ni memang I nampak. Dah masuk ke yang minta admit tu? Tak keluar pun dekat sini. Tak keluar pula dekat my screen. Selalunya kalau I tengah lecture ke nampak ada yang nak masuk, memang I terus klik. So dia cuba sekali lagi. Sebab tak ada pula dekat paparan ni. Okay, this one other atom connected to the two double bonded carbon atoms can move. They can be in different position in space. This creates stereoisomerism of the molecule. Other types of bond that cannot be rotated is the sigma bonds that form a ring cyclic structure. Okay, so kalau kita ada carbon connected with another carbon and it form double bond. Okay, double bond ni sebab dia ada satu pi bond, satu sigma bond. Okay, right. So dia memang ada restriction untuk dia rotate. Berbanding kalau kita ada carbon single bond with carbon, itu memang dia boleh rotate. Okay, so dekat situlah dia ada restriction. Sebab tu namakan sebagai geometric isomers. Kita akan lihat lebih contoh lepas ni. Okay, ini contohnya. For example, cis and trans notation. Cis and trans ni sebab dia telah dinamakan untuk geometrical isomerism ini. Ada dua jenis iaitu cis and trans. Okay, baru masuk Aki Syukran. Okay. The simplest example of geometric isomers is the but-to-in molecule. Two possible isomers adalah trans isomer CH3 atoms are locked on the opposite side of the double bond. So as what you can see, trans ni, the position of the metal, tu I discakapkan metal apa yang I masukkan, kalau I nak masukkan kumpulan CH3. Metal ada dekat atas, metal ada dekat bawah. So ni namakan sebagai trans but-to-in. Kalau metal dua-dua terletak dekat bahagian atas, namanya adalah cis but-to-in. Okay, so ini bermaksud bahawa they have the same number of carbon and also hydrogen, and also they have one double bond here. Both of the molecule they have one double bond, but the difference is only the position of the methyl group. Yang ini they are opposite side. This one at the same side. But-one-in does trans isomerism because one of the double bonded carbon has two hydrogen atoms, two identical atoms. Right. So kalau macam ni, kalau contoh macam ni, butane ataupun but-one-in, sebab apa namanya butane? Sebab we have to count from here. Tengok betul-betul 1, 2, 3, 4. Ada 4 carbon, is it? Okay. Then we have to count from here because this is the carbon in which the alkene group appear. Dekat mana alkene group berada, kita kena menjadikan karbon yang terletak padanya sebagai karbon yang paling awal. Okay, kita tak kira daripada sini. No, tak kira daripada sini. Kita kira daripada sini. Okay. So ini bukannya cis or trans isomer, walaupun dia ada kumpulan ethyl. Okay. Kalau macam ni kita count 1, 2, 3, 4. Itu namanya jadi butane tu. 1, 2, 3, 4. Cuma cara dia menyusun ni nampak macam cis or trans kan. Tapi ini kita tak boleh namakan cis or trans sebab dia cuma ada satu sahaja kumpulan ethyl di sini. Dan the rest is the carbon attached to hydrogen, hydrogen, hydrogen. So kita tak boleh namakannya menggunakan cis and trans naming. Okay, branch cycloalkanes also have the cis and trans isomers. For example, this one. Cis-1,2-dimethyl cyclopentane. Because the position of the methyl group at the same side. However, for this one, the position of the methyl group at the opposite side. So the name is trans-1,2-dimethyl cyclohexane. Trans-1,2-dimethyl cyclohexane.
So also they have restricted rotation. Kenapa? Because they are in the form of cyclic. Dia dalam bentuk cyclone macam ni bentuk cyclone begini Okay, jadinya dia ada restricted rotation seperti mana kumpulan double bond. You have to understand this one although there is a restriction between this carbon and this carbon, however, the group here it can be rotated. Ni kumpulan metal dia boleh rotated sekejap ke atas, maybe boleh ke bawah. Yang ni kumpulan metal dengan hidrogen dia boleh berubah. Dia boleh berpusing, dia boleh berpusing. Tapi between this carbon dengan carbon dia tak boleh pusing. Dia memang kekal macam tu saja. Dia ada restriction. Tapi kumpulan yang sekeliling dia boleh berpusing. Okay. Right, sama juga macam ni. Ada cyclic ring dia tak boleh nak ada rotation, tapi yang boleh rotate adalah kumpulan metal di sini. Dia boleh jadi ke atas, boleh jadi di bawah. Ini pun sama, dia boleh jadi ke atas dan boleh jadi ke bawah. Okay. Two different groups on the left hand end of the bond and two different groups on the right hand end. It doesn't matter whether the left hand groups are the same as the right hand ones or not. Okay, dia macam gini. Katalah dekat sini kumpulan metal, sini kumpulan metal. Dia adalah sama kan, metal dengan metal. Satu atas, satu bawah. So ini menunjukkan bahawa dia adalah trans kan. Tapi katakanlah kat sini, metal ini adalah kumpulan ethyl, CH2CH3. Tetap dikira sebagai trans. Sebab apa? Dia ada kumpulan karbon lagi. Yang tak boleh dikira sebagai ada isomerism yang ini tadi. Sebab apa? Ini ada kumpulan ethyl. Tapi ini hidrogen. Ini hidrogen, bukan karbon. Okay, so dia tak boleh dikira sebagai ada isomerism in terms of the geometrical isomerism. Okay, let's look into this optical isomerism. Optical isomers are named like this because of their effect on the plane polarized light. Okay, so contohnya dekat sini, this is the cross section of light beam showing random orientation of electromagnetic wave. Dia mengarah kepada semua arah lah ni kan, anak panah dia. The wave ni pada semua arah. Bila dia masuk filter, dia akan mendapat plane polarization oscillation. Alright. Dan kalau molekul tersebut adalah Cl, okay, kalau you nampak bond yang tebal ini menunjukkan dia punya kloro tu sebelah depan. Okay, kalau bromo you nampak dia dash dash dash, maksudnya bromo sebelah belakang. Sebab atom ni kan dia membentuk, kalau kita bayangkan sebagai 3D lah, 3D kloro depan, bromo belakang, sebab bromo dash dash dash. And then ini adalah sebelah sisi. Kloro pun sisi. So dia punya output yang akan keluar, okay, daripada ujian ini adalah macam ni, dia punya garisan dia macam inilah dia punya output. So kita tahu bahawa bentuk molekul ini adalah seperti ini. Okay, ini kalau sebab selalunya dah ada dalam library, dalam satu instrumen tersebut. Jadi bila kita ada satu bahan yang kita tak tahu, adakah dia bentuk cis ke, trans ke, ataupun dia R ke, S ke, dia punya isomerism, so kita boleh refer kepada library yang dalam instrumen tersebut. Ini dah dilihat oleh orang-orang saintis sebelum ni. Selalunya saintis seluruh dunia dia akan kumpulkan, dia akan compile apa dia punya output dia dapat daripada instrumen yang sama masuk dalam satu library. So nanti bila orang lain nak guna, bila dia match, kita tahulah ini compound A ke, compound B ke, compound C dan sebagainya. Tapi kalau di sini kumpulan bromo pula sebelah depan, kloro sebelah belakang, nampak? H dengan F tetap di sebelah sisi. Dia akan keluar, dia punya outcome dia, the emerging radiation dia nampak macam ni lah. Daripada situ kita boleh membezakan kita punya isomers molecule. Alright, only chiral molecule has optical isomer. Consider two compound A and B. Okay, so kalau kita lihat kepada A, two similar group attached to the central carbon atom, the molecule has a plane of symmetry. Nampak tak? Dia simetri kan? Okay, kita ada kumpulan metal, ada kumpulan metal. In B, four different group attached. Kita ada fluoro, metal, kloro dan juga bromo. Ingat yang ni tadi kita ada yang sama, fluoro, kloro, metal, metal kan? So dekat untuk yang B ni, there is no symmetry anywhere in the molecule. Tak ada nampak simetri kan? Kalau kita nak belah ke sini, ni bromo dengan metal. Kalau kita nak belah ke sini, ini fluoro dengan kloro. Berbanding yang ni, katalah kita buat garisan kat tengah ni. Kita dapat simetri ke tak? Kita buat garisan kat tengah ni, nampak kiri dengan kanan, nampak simetri tak? Kelas?
Nampak simetri tak kalau kita buat dash 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 kat tengah ni? Yes, yes, dapat. Simetri, correct. Okey, ni dia menjawab dekat chat, good Okey, so kita akan dapat simetri. Kalau simetri maka dia tidak ada optical isomerism. Dia tak ada optical isomerism. Tapi kalau macam gini, kalau kita buat dash 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 kat sini ke, dash 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 kat sini ke, kita akan dapat simetri. Maka ini adalah molekul yang boleh ada optical isomerism sebab karbon ini dinamakan sebagai chiral carbon. Chiral carbon adalah karbon yang attach kepada 4 kumpulan yang berbeza. Ingat tu. Sebab tadi kan I tanya karbon ada berapa bond? You pun dah jawab karbon ada 4 bond kan? So kalau karbon itu dia attach kepada 4 kumpulan yang berbeza, so ini bermaksud dia adalah chiral carbon. Chiral carbon. Okey. Ataupun dinamakan sebagai chiral center of asymmetric carbon atom. Okey. Dia ada dua nama chiral center ataupun chiral carbon. So, disebabkan itulah tadi kalau kita lihat balik dekat sini untuk optical isomerism, ingat dia hanyalah boleh wujud untuk chiral molekul. Yalah, kalau molekul tak ada chiral carbon, dia adalah chiral molekul lah. Okay. And then let's look into this. Enantiomer. Simple substance which show optical isomerism exists as two isomers known as enantiomers. Rotate the plane of polarization in a clockwise and anti-clockwise direction. Two enantiomers are non-superimposable mirror image of one another. So contoh kita ada tangan, sekarang semua buat macam nak doa tu. Adab dekat diri kita sendiri. Cuma buat. Siapa boleh buka kamera, buka sekejap. Okay, siapa boleh buka kamera, buka sekejap. I nak tengok you punya tangan. Right? Tak ada siapa pun boleh buka Memang internet memang lemah lah ni Stop share je lah. Biar I nampak sikit. Okay, ada tak 2-3 orang yang boleh buka dia punya video? Buka kamera sekejap. Kalau tak ada 2-3 orang boleh buka, tak payahlah I tunjuk. Kan tak ada penyertaan. Buat apa kita nak tunjuk kalau orang tak sudi menyertai? Betul? Ada doktor. Okey. Kalau tak sudi menyertai, tidak perlulah kita tunjuk kan. Tak payah demo apa-apa, dengar sajalah. Okay, thank you Mariam. Okay, I need more people. Sekejap je untuk kita punya demonstration ni sahaja. Okay, Akil. So kita ada Akil. Lagi siapa? Okay, Diana. Okay, right. Okay. Ada lagi seorang. Kena ada wakil lagi. I nak ada at least 4. Maklumlah ni K4 kan? Kalau K10, I need 10 people. Okay, alright. Seorang lagi. Akil, you dekat koridor ke? Ya Allah, kesiannya Akil. Sampai ke koridor dia. Nadia. Nadia. Okey, tak apa. Mari kita cepat-cepat sikit. Okey, angkat tangan semua macam ni. Okey, angkat tangan. Can you see your hand kan? Kalau kita ada tangan macam ni, yang lain pun buatlah dalam keadaan menutupkan kamera tu, tak apa. Okey, kalau dia berdepan, dia nampak sama tak? Sama kan? Cuba macam ni. Dia buat. Sama, okey. Lepas tu buka balik. Buka balik. Kita cuba overlay. Overlay. Sama tak jari kita? Tak sama. Tapi tadi buka balik. Kita hadapkan dia. Kita tutup macam ni. Sama tak jari kita? Sama kan? Sama. Okay, so ini yang I nak ceritakan daripada lecture ini. Ini dinamakan sebagai enantiomers. Enantiomers ada pada you punya tapak tangan. Enantiomers ada pada tapak tangan kita. Okey, tak apa. Siapa nak tutup kamera bolehlah tutup.
Ada sampai ke koridor tu. Okay, thank you very much. Right. So, itulah dia sekejap. Dekat sini. Ini dia. So, kalau kita adalah untuk molekul yang ada enantiomers, dia are non-superimposable mirror image of one another. Sebab tu tadi tangan I suruh you hadap. Maksudnya macam kita tengok cermin. Kalau kita tengok cermin, kita nampak sama je kat cermin. Ni macam menghadap lah. Katalah tangan ni, dia menghadap macam ni, macam dia tengok cermin kan? Sama. Tapi bila dia ada depan, kita cuba overlay dia. Maka dia non-superimposable. Sebab tu namanya sebagai non-superimposable mirror image of one another. Ini dinamakan sebagai molecule chiral. Molecule chiral. So kat sini, your left and right hands are each to each other. Itulah dia bukti kekuasaan yang maha kuasa yang menjadikan kita. Kan Tuhan yang menjadikan kita semuanya serba perfect. Betul? Serba perfect. Even kita punya tangan pun. Rupanya tangan kita ni ada sifat-sifat enantiomerism. Okay. You tahu tak apa dia bahagian anggota tubuh badan kita yang tak diketahui lagi apa fungsinya. Ini kita cerita lain sekejap. Kita kan ada kan, okey kita ada rambut, kita ada semua dahi, hidung, mata semua kan. Tapi ada satu bahagian pada muka kita, ini I bagi hint, pada muka kita yang mana sampai sekarang saintis tak mengetahui lagi apa functionnya untuk kita punya sistem biologi. Siapa tahu? Ini dekat bahagian muka Kalau macam, ya kita tahu kan kalau bulu mata nak elakkan habuk masuk mata kan. Kalau kita ada macam ni kan, ada bulu kening ni, kening. Okey. Tapi kalau tak ada kening seram kot kan. Kalau tak ada kening, pipi. Tak bolehlah pipi ni sebab ada macam mana? Dia ada fungsi lah kan, sebab bila kita senyum pipi tu ternaik kan. So ada function lah menunjukkan reaksi muka kan. Okey, cheekbone, kening macam-macam. Okey, lagi. Setakat ni belum ada jawapan yang betul, tapi you may try eyelid of wah. Kalau tak ada eyelid, tak dapat kita nak, macam ni kita nak tutup mata kan. Dia ada function. I think it is very obvious kalau eyelid. Baru kita boleh pejam mata. Kalau tak ada eyelid, macam mana kita nak tutup mata kita? Terbuka je macam tu. Contohlah. Okey, dahi. Kalau tak ada dahi, katalah tak ada dahi kan. Macam mana kan? Sebab belakang dahi tu kita ada otak. Kita ada, ada otak. I think ada juga. Okey, Qayyum. Bulu hidung tu untuk menapis habuk tau. Bulu hidung nak menapis habuk. Dah di semua orang pun tahu. Beard. Lesung pipit. Okey. Lesung pipit tu, okey, cuping telinga. Kalau tak ada cuping telinga, bunyi tak boleh kita sasarkan ke telinga. Kalau tak ada cuping telinga, bunyi tak boleh ditangkap oleh telinga. Sebab itulah orang yang tak ada cuping telinga, katalah accident, dia macam pekak sikit. Dia macam tak berapa dengar sebab bunyi tu tak masuk ke lohong telinga. Wisdom teeth tu dia ada kegunaan dia. Tak lalat bukan organ, dia ada satu organ dekat muka. Okey. Wisdom teeth. Yang antara hidung dan bibir ke kata, betul Sofia. Wah, Sofia. Betul. Ini namanya fulcrum. Apa dia panggil lah? Something start with F. Betul. Sebenarnya sampai sekarang saintis tak tahu lagi apa function ni antara hidung dan bibir. Kan kita ada macam macam ni sikit kan? Macam ada bahagian sini. Cuba you pegang. Apa function dia sampai sekarang saintis tidak? Filtrum. Filtrum. Okey, bagus. Dia nak pandai. Boleh kan? Boleh cari makluman ni. Itu yang saintis tak tahu lagi. Tapi sooner or later pasti akan ditemui juga apakah function sini kan. Bukan apa, kenapa dia tak rata saja, kenapa dia ada macam lekuk kan. Dia ada lekuk tu. Itulah. Itu saja je kita nak cakap tentang kita punya kejadian ni. Tuhan dah jadikan memang dengan serba-serbi tu elok, cantik. Semua ada function. Cuma yang ni lah kita belum lagi ketahui. Ilmu Tuhan itu adalah lebih lagi yang kita tak tahu semualah. Okay, itu just saja kita nak cerita-cerita. Okay, kita berbalik kepada enantiomers tadi. So, inilah dinamakan sebagai molecule enantiomer. Iaitu the molecule that is non-superimposable mirror image to one another. Tapi dia mestilah
sejenis chiral. Dia mestilah sejenis chiral. Chiral molekul apa? Yang ada chiral carbon ataupun yang ada chiral center. Carbon yang attached to 4 different group. Okay, right. Okay. So this is the example of enantiomers. Example, a pair of enantiomers of 2 bromobutane. So kalau lihat di sini, kita ada, ni bromobutane. Nanti katalah ada yang tanya macam mana tahu bromobutane. So kita kena, ini dalam bentuk 3D. Dalam bentuk 3D. Kalau dia tak 3D, kita kira macam ni. 1, 2, 3, 4. Kenapa I kira ni sebagai carbon number 1, bukan ni sebagai carbon number 1? Disebabkan kita kena cari carbon yang paling awal bertemu dengan functional group. Ataupun kumpulan halo. Kumpulan halogen. Okay. Ni paling awal, carbon kedua. Kalau kita kira daripada sini, 1, 2, 3. Jadi pada carbon ketiga baru kita jumpa bromo kan? Maka salah. So dia tak ni lah. 1, 2, 3, 4. So namanya 2 bromobutane. Kalau kita buat dalam bentuk 3D, kita susun metal dekat depan. Okay. Dekat sini hidrogen mesti sebelah belakang. Bromo sebelah atas. Kumpulan etal sebelah tepi sini kan? Kalau kita buat kat sini tengah-tengah macam mirror. Okay. Adakah mereka ni ada mirror image? Katalah tengahnya ada mirror. Ada mirror image tak antara mereka berdua? Ada kan? Sebab ada. Yes, correct Aisyah. Ni etal, Nadia Zari, thank you. Ni etal, metal, bromo, hydrogen. Dia ada mirror image. Tapi kalau you ambil ni molekul ni, you tepek atas ni, you rasa dia sama ke tak? Ini kita tak sama, betul Betul Mariam, dia dah tak sama. Itulah yang kita cakap tapak tangan tadi. Siapa-siapa yang tak buka video tadi, you boleh cuba sendiri. Okay, macam ni. Macam ni. Buka. Overlay. Tak boleh, tak sama bila kita overlay kan. Ini maksudnya tangan kita adalah enantiomers. Enantiomers kan. Katalah tangan ni bukan enantiomers kan. Kalau dia bukan ada mirror image, huru-hara juga kan kita nak guna jari kita, betul tak? Kan? Katalah jari kelingking kat sebelah sini pula kan. Ibu jari kat sebelah sini. Contoh. Lain macam juga kita nak menggunakan tangan kan. Sebab tu I kata Tuhan dah menjadikan serba-serbi cantik. That is why kalau you mendalami sains, apa-apa topik lah, biologi ke pertanian, sains pertanian sebagainya, sebenarnya patutnya lebih dekat dengan Tuhan. Sebab kita akan lebih nampak kebesaran. Itulah beza orang yang berilmu dengan yang kurang. Kalau kita banyak ilmu, patutnya kita lebih wise. Kita lebih cerdik macam tu untuk kita lebih dekat dengan yang Maha Mencipta. Okay. Alright. Okay. So we look into the classification of carbon and hydrogen atom. Okay. Classification of atoms can help chemists predict the properties of a particular compound, what type of reactions they can have, and where the reaction site is. Kita kena classify dulu carbon dan juga hydrogen. Okay. Right. So katalah ini adalah untuk primary carbon. Kalau kita lihat di sini, ini kenapa? Sebab kita ada ini primary carbon. Carbons attached to one other carbon. Macam ni. Ini adalah primary carbon lah. Sebab carbon ini dia attach kepada satu carbon yang lain. Tapi kalau dia secondary carbon, ini secondary carbon. Sebab apa? This carbon attached to another two carbon. Nampak? Dia attach kepada dua lagi carbon yang lain. Okay, this one is tertiary carbon. Because why? This carbon attached to another 3 carbon. Okay, and this one is okay, this one this is the okay, ini primary, secondary, tertiary, and this is the tetra carbon. Because this carbon attached to another 4 carbon. Okay, sebab apa carbon ni? Sorry, I tengok ada something kat situ. So dia attach kepada 4 kumpulan metal yang berbeza lah, 4 kumpulan karbon yang lain. Okay, itu the classification of carbon. Sebab nanti kita nak lihat apa dia kesan kan. Okay, ini pula classification of hydrogen. Okay, so kita boleh ada primary hydrogen. Sebab apa? Katalah hydrogen ini, okay, dia dinamakan sebagai primary carbon sebab dia attach kepada carbon yang merupakan dia adalah primary hydrogen sebab dia adalah hydrogen yang attach dengan primary carbon. Macam tu.
Kenapa kita tahu ini primary carbon? Sebab carbon ini attached to only one carbon, betul tak? So hydrogen attached kepada dia semuanya primary hydrogen. Katalah carbon ini, this carbon dia attached to another 3 carbon, betul? 1, 2, 3. Dia attached kepada another 3 carbon, is it? So hydrogen yang attached kepada dia dinamakan sebagai tertiary hydrogen. Tertiary hydrogen. Okey, yang ini pula ini adalah carbon yang attach kepada satu carbon. Okey, so ini dinamakan sebagai primary hydrogen. Ini adalah secondary hydrogen sebab carbon ini attach kepada another 2 carbon dekat sini. Okay, right? So kat situ cara untuk kita classify hydrogen. Kadang-kadang masuk dalam peperiksaan untuk kita mengenal pasti kita diberi satu molekul yang besar, kita kena kenal pasti yang mana the classification of each hydrogen dalam molekul tersebut. There is no quaternary hydrogen. Maksudnya hydrogen ni tak ada yang quaternary. Kenapa macam tu? Sebab tak mungkin kalau carbon tu dia dah ada 4 carbon attach kepada dia, dia boleh masuk pula hydrogen, betul? Faham tak? Kalau carbon tu dia dah ada 3 carbon attach kepada dia, sebab carbon kan maximum bonding dia 4 kan. Mana dia boleh masuk lagi hydrogen? Sebab tu tak boleh ada quaternary hydrogen. Right, okay. So kita nak lihat pula kepada organic reaction, covalent bond cleavage. Cleavage ni maksudnya adalah pengoyakan lah, ataupun sebenarnya adalah pemutusan bond sebenarnya. Right. Organic reactions usually involve making and breaking covalent bond. Fission of bonds can take place in 2 ways. So either it is homolytic cleavage, macam I dah mention, homo bermaksud sama. So when the splitting of covalent bond between 2 atoms take place in a manner which enable each atom to retain 1 electron of the shared pair. Contoh macam gini. Kita asalnya kita ada X dengan Z kan? X dengan Z. Okay? Asalnya dia ni bersama, dia ada bentuk covalent bond. Tapi bila kita pecahkan, kita cleave dekat tengah-tengah ni, maka kita akan dinamakan sebagai homolytic cleavage, di mana kita hasilkan X dan juga dengan Z. X dan juga Z. Example, kita ada chlorine gas. Katalah kita buat tindak balas dengan menggunakan UV, di mana nanti akan berlakunya pemecahan the chlorine bond, dia akan bentuk Cl dot dengan Cl dot. Maksudnya dia equal. Cl ini dia take 1 electron, this Cl also take 1 electron. Sebab tu namanya homolytic. Okay, so the fission is symmetrical lah. Fission dia, pemutusan dia adalah symmetry, leads to the formation of atoms or groups of atoms having unpaired electrons called free radicals. So bila mana dia menghasilkan Cl dot and also Cl dot, that is what we call as free radical. Itu namakan sebagai free radical. Ingat tu. Okay, perasan tak kalau kita macam tengok iklan-iklan kosmetik kan? Dia kata, okay, use this cream ke apa to avoid aging, untuk mengurangkan aging. Kenapa aging itu berlaku? Sebab dia kata ada pembentuknya free radical pada permukaan kulit. That is true. Sebab free radical seperti mana ini, macam ni kan, dia sangat reaktif. So dia bila dia reaktif kan, apa-apa saja boleh attach kepada dia. Apa-apa saja dia boleh tangkap. Dia macam ada tindak balas yang sangat kuat dengan persekitaran. So that is why kalau permukaan kita ada banyak free radical, memang dia boleh merosakkan kulit lah. Dia akan jadi macam cepat tua dan sebagainya. Begitu jugalah dengan perkara-perkara lain pun. Kalau free radical mula bertindak, maka dia akan mula untuk memusnahkan sel-sel hidup lah. Okay? Alright, sebab ingat free radical tu sangat-sangat reaktif. Okay, ini adalah heterolytic cleavage. Contohnya kita ada XZ dan pembahagian elektron dia tak simetri. Tak simetri. So kalau let's say we have XZ, X dengan Z, di mana dia were sharing elektron asalnya. Dia share elektron kan, dot sini menunjukkan 2 elektron lah. Tapi dia boleh memastikan sama ada X akan mengambil kedua-dua elektron dan Z tak ada elektron langsung. Simbol kalau X minus ni nak menunjukkan apa? X minus pula. X negatif menunjukkan dia apa? Dia ada excess of 2 elektron. Tu kalau masih tak faham lagi kena tulis kat buku. Kalau X ada X kat sini, dia ada simbol negatif. Ini menunjukkan bahawa dia adalah kumpulan nukleofilik. Kumpulan nukleofilik.
charge-nya adalah negatif. Kenapa? Sebab dia ada excess of electron. Okey, tapi manakala Z pula charge-nya positif. So dia adalah cationic. Dia adalah cationic. Kalau cationic dia kurang elektron ke lebih elektron? Kurang elektron. Sebab apa? Elektron dia tadi dia dah bagi dekat X. X dah ambil dua-dua. X dah ambil dua-dua. Alright, okay. Ada yang jawab ni, Nur Fatih Zaidi. Okay, good. So ini menunjukkan bahawa ini adalah heterolytic cleavage lah, tidak adil. Dia tidak adil kan pembagian elektron dia. Ini masalah heterolytic cleavage. Ataupun maybe boleh dibuat macam ni. Dia boleh jadi juga X akan tak ambil apa-apa elektron, Z ambil kedua-dua elektron. Sebab itulah dia jadi heterolytic cleavage. Contohnya HCl kalau kita buat hydrolysis, so kita akan hasilkan proton dan juga chloroanion. Kita akan hasilkan proton dan juga anion. Kenapa I panggil proton? Sebab H+ memang nama dia proton. Ini you sebagai budak sains, budak chemistry yang pandai, you tahulah H+ tu proton. Okay? Alright, okay. Alright. So kat sini boleh faham Sebab tu kalau untuk heterolytic cleavage dia akan menghasilkan one cation and also one anion. Sebab apa? Dia punya ni dekat sini dia punya pembahagian elektron dia adalah secara unsymmetrical. Electrolytic is unsymmetrical. Tidak simetrik. Okay. Alright, reaction intermediates. Ini kita sebenarnya cuba mengenali beberapa terms untuk space sahaja dulu. Nanti bila kita masuk chapter barulah kita akan jumpa balik perkara-perkara yang kita dah belajar pada hari ini. Okay. A reaction intermediate or an intermediate is a molecular entity that is formed from the reactant or preceding intermediates. React further to give the directly observed products of a chemical reaction. Most chemical reactions are stepwise. Contohnya kalau kita ada kumpulan apa ni? 1, 2, 3. Kumpulan propin. Kumpulan propin. 1, 2 methyl propin. Ini adalah 2 methyl propin. Sebab dia punya parent 1, 2, 3. Dan pada karbon yang kedua ada satu kumpulan methyl. So namanya 2 methyl propin. React with HBr. Ini adalah dia punya intermediate. Intermediate dia. Okay, sebelum berlakunya betul-betul percantuman menghasilkan haloalkin. Sebelum betul-betul berlaku haloalkin ni, masa haloalkin dia ada pembentukan intermediate. Okay, free radicals. Ini tadi yang kita cakap. Free radical akan terhasil daripada tindak balas cleavage yang macam mana? Homolytic cleavage ke doktor? Betul, homolytic cleavage. Betul. Homolytic cleavage akan hasilkan free radical macam yang I sebut tadi. It is an atom within paired odd electrons in valence shell electron. Radicals are formed when one of the weak bond is broken and odd number of electrons remain in the valence shell of the bonded atom. During a homolytic cleavage, one of the electrons from the shared pair in a covalent bond goes with each of the atoms which are bonded. Half-headed curve arrow is used to show the movement of a single electron. Radicals are not stable, which makes them highly reactive species. Ini yang I sebut tadi bahawa dia adalah satu jenis spesies yang sangat reaktif. For example, is Cl dot ataupun Cl3 dot. Okay, dia ada satu elektron lah ni. Dia ada satu elektron yang asalnya adalah dia share dengan orang lain membentuk covalent bond kan. Tapi bila dah berlakunya homolytic cleavage, maka terpaksalah dia membentuk free radicals seperti ini. Alright, so itu konsep untuk free radical. So you tahulah free radical sangat reaktif dan bagaimana dia terhasil tadi? Hasil daripada homolytic cleavage lah. Okay. Carbocation, nama pun ada perkataan cation. Kalau cation ni dia punya charge apa? Sepahaman you lah. Cation charge dia apa? Positif. Yes, positif. So kalau carbocation, carbo daripada perkataan carbon. Kan? Okay. Cation positif. So dia mestilah berkaitan dengan carbon yang bercharge positif. A carbocation is that molecule in which the carbon atom acquires a positive charge. Three categories of carbocation. This one is primary carbocation. The positive carbon atom is attached to only one alkyl group.
Ataupun secondary carbocation, the positively charged carbon, tadi I kan dah sebut, carbocation is about the carbon with positive charge. So it is attached to two alkyl group. Two alkyl group maksudnya apa-apalah kumpulan alkyl itu, it could be CH3 ke ataupun CH2CH3 or CH2CH2CH3, it doesn't matter. Asalkan dia kumpulan alkyl. Apa-apa kumpulan yang ada karbon, hidrogen, hidrogen, itu memang kumpulan alkyl. Ini kumpulan alkyl. Alkyl datang daripada perkataan alkin. Tapi bila dia menjadi substituent, kita namakan sebagai alkyl. So this is tertiary carbocation. The positively charged carbon atom is attached to 3 alkyl group. Okay. Carbocation are electrophile. Electrophile lah sebab charge dia positif kan. And electrophile E, ini simbol dia E, is molecule or ion which has the ability to accept electrons or electron loving and form a new covalent bond. Dia boleh accept sahaja sebab apa? Electrophile adalah sejenis spesies yang kurang elektron. Dia kurang elektron. So dia boleh accept. Tak sabar-sabar dia nak terima siapalah yang nak sedekahkan saya elektron ni kan. Sebab tu dia namakan sebagai elektron loving sebab dia sentiasa berdoa supaya dia mendapat elektron yang pergi ke arah dia. It sounds macam kelakar tapi dengan cara macam ni you akan dapat ingat the concept of organic chemistry. Banyak you nak kena hafal untuk topik organic chemistry. So you mesti kena ada metafora yang menyebabkan you boleh ingat dengan lebih baik. Okay, it can act like Lewis acid. Yalah sebab charge dia positif, pastilah dia boleh bertindak sebagai Lewis acid. So the example is proton, hydronium ion ataupun aluminium trichloride. Aluminium trichloride juga menjadi source kepada carbocation. Carbocation. So macam mana carbocation dia dia adalah tak sabar-sabar nak menerima elektron sebab dia adalah elektron loving. Dan simbol dia adalah E. Kalau you nampak E nanti throughout this the topics, all the topics after this, you know that E for electrophile. Charge dia adalah positif. Dia boleh bertindak sebagai Lewis acid. Perkara tu semua you kena ingat. Okay, ataupun carbanion, which the carbon atoms bears a negative charge. Okay, dia ada negative charge. Similar to carbocation, they are also primary, secondary and tertiary. Carbanion pun ada jugalah. Carbanions are nucleophile. Of course lah kan, nama pun carbanion. Nion daripada perkataan anion. Carbon dari perkataan carbon. So pastilah dia adalah sejenis nucleophile ataupun nucleophilic species. So the symbol for the nucleophile is Nu ... It's molecule or ion which has the ability to donate electrons and also form a new covalent bond. Okay. Right. Any molecule or ion that has extra pair of electrons negatively charged to share can be stated as nucleophile. Yang mana-mana ada extra pair of electrons ataupun negatively charged. Dia berkaitlah kan. Kalau satu-satu spesies tu ada extra pair of electrons, confirm dia akan ada negative charge pada dia. Macam ni lah. Nu ni you nampak ada dot-dot. Nak menunjukkan apa? Dot-dot ni nak menunjukkan apa? Dia ada lone pair ke doktor? Yes, dia ada lone pair ataupun excess of electron. Tapi kalau E tadi, ada ke dot-dot kat sini? Tak ada kan? Tak ada dot-dot sebab ini dia mencari-cari siapalah elektron yang nak diberikan kepada dia. Tapi yang ni dia kaya, dia ada elektron. Okay. So it also can act like Lewis base. Example is cyanide, lithium, aluminium hydrate ataupun R, any alkyl group, any alkyl group that is attached to carbon lah, dia ada pi bond. Ingat kalau dalam satu molekul tu dia ada double bond atau triple bond, itu bermaksud dia ada pi bond. Okay. Kalau kita carbon dengan carbon saja single bond, apa nama bond tersebut? Carbon and carbon which is single bond, apa nama bond tersebut? Apa nama dia? Covalent bond yang single, kan? Single, apa nama bond tersebut? Ini dah belajar semester lepas. Sigma bond. Yes, betul Syazwani. Yes, sigma bond. Nasib baik ada yang boleh jawab.
Okay, itu sigma bond. Untuk yang single bond kan. Tapi kalau dia ada double bond, kita ada sigma bond dan juga pi bond. Ini dah lihat dalam semester lepas. Dan I ada juga sebut juga masa I lecture dalam semester ini kan. I ada cakap kalau double bond, dia ada sigma bond dan juga pi bond. Okay. Kalau triple bond pun sama. Dia ada satu sigma bond dan dua pi bond. Kalau dia adalah triple bond molecule. Okay, let's look into this. Relative stability of reaction intermediates. Radicals and carbocation are more stable at greater degree of alkyl substitution. So, for example, kita tengok carbon ions ada opposite where a lesser degree of alkyl substitution provide more stability. So, kalau kita lihat kat sini carbon radical, sebab tadi kita kan dah lihat konsep of free radical. And then carbocation and also carbon ion. Kita lihat tadi sebelum ni. Sekejap ya. Okay. Berbalik-balik kepada ni. Ni. We have looked into free radicals. Kita dah mengenali siapa free radical. We also known about carbocation. And also the last part is carbon ion. Kita dah tahu 3 jenis spesies ini. Okey, sekarang kita nak lihat dia punya relative stability pula. Kalau untuk carbon radical macam ini okey, daripada kanan ke kiri dia semakin stable. Kanan paling kurang stable, kiri paling stable. Kalau dia adalah jenis metal, dia tidak ada carbon yang attached to another carbon, dia paling tak stabil. Ini untuk free radical. Tapi kalaulah dia attach kepada satu carbon, alright, kat sini maka ini kita namakan sebagai CH2. Okey, inilah free radical dia. Okey, ini yang kita lihat sebab ini sepatutnya dia adalah dot tau, dot. Dekat buku you tertulis macam mana dah? Dekat buku tulis dot, doktor. Dot okey, good. Dekat surat berapa? Tak tolong bagi tahu. 113. Nasib baik. Okey, dekat buku tu cantik. Kita nampak dot kat sini kan. So kita tahu carbon ni tak attach dengan mana-mana carbon. And then kita lihat pada carbon ini dia attach hanya kepada satu carbon. So dia adalah primary carbon lah ataupun primary carbon radical. Yang ini pula dot dia dekat sini kan. Maksudnya dia attach with another two carbon, is it? Dia attach kepada dua carbon yang lain. So dia lebih stable. Okey, yang ini paling stable sebab this is the carbon radical. Kat sini ada dot dia kat sini. Dot tu nak menunjukkan kehadiran elektron, okey? So it attached to another 3 methyl group kan. So ni yang paling stable. Okay. And then kalau kita lihat pada carbocation pun sama. Carbocation pun sama. Kalau methyl yang paling kurang stable, kalau dia primary carbocation, okay, dia agak stable. Kalau dia adalah secondary carbocation, okay, yang kedua kedua stable. Kalau dia adalah tertiary carbocation, sebab ini kan carbocation dia charge positif kan. It attached to another 3 carbon, inilah yang paling stable. Tapi kalau carbon ion dia terbalik. Yang paling kurang stable adalah yang banyak sangat ada substituent. Substituent macam dah penukar ganti dia ada 1, 2, 3. So ini adalah tertiary carbon ion. Tertiary carbon ion paling kurang stable. Followed by secondary yang lebih stable, primary carbon ion yang lebih stable, sesungguhnya methyl carbon ion. Inilah yang paling stable. So kat sini kita kena lihat dia punya relative stability dia adalah berlainan antara carbon radicals, carbocation and also carbon ion. Alright, writing equation of organic reaction. Equation for organic reaction are usually written with a single reaction arrow between the reactant and product. Ini dah tahu, kita kena letak single reaction arrow. The reagent, the chemical substance with which an organic compound reacts, sometimes drawn on the left side of the equation with the other reactant. Reagent, it can also be written above reaction arrow. Nanti I bagi contoh je. The solvent and temperature of the reaction can be added above or below the arrow. Okay. The symbol H mu and delta are used for reaction that require light or heat. Ini contoh untuk kalau dia memerlukan heat ataupun light.
Okay. Oh sorry, ini memerlukan light, ini memerlukan heat. Dan delta menunjukkan reaction tu memerlukan heat. Also written above or below the arrow. Okay, kita contohlah. Kita tengok contoh macam ni kan. Okay. The reaction can be on the left side or above the arrow. Reaction, ini kan kita ada kumpulan alkene yang react dengan HBr kan. Kita boleh letak HBr ni sebelah reagen yang pertama ataupun HBr dekat atas arrow ini untuk kita hasilkan kita punya produk. Okay. This one other reaction parameters can be indicated as well. Katalah ini reaction antara alkene with potassium permanganate. Kita menunjukkan bahawa dia ada kehadiran asid sebab ada hydronium ion dan juga ada heating. Kini kita boleh letak dia dekat yang keadaan acidic, letak dekat atas anak panah. Heating letak dekat sebelah bawah. Okay. So this reaction produce carbon dioxide and also water. Okay, ini cara untuk kita menulis organic reaction equation. Ini sangat penting dalam peperiksaan akhir nanti paling banyak soalan organik lah sebab kita nak lihat macam mana you punya pemahaman. Okay, when two sequential reactions are carried out without drawing any intermediate compound, the steps are usually numbered above or below the reaction arrow. The first step occurs before the second and the reagents are added in sequence, not at the same time. Katalah reaction ini kan, ini kita ada kumpulan, ini adalah kumpulan amide, ada kumpulan amide. Kumpulan amide ni, kalau kita lihat ada nombor 1 dengan 2, dia tak ada pun, ada setengah reaction tu, dia macam ni. Dia tak ada pun 1, 2 kan, dia tak ada tulis pun 1, 2. Tapi kalau dia ada tulis 1, 2, ini bermaksud kumpulan amide akan react dengan lithium aluminum hydrate dahulu. Dah settle reaction dengan lithium aluminum hydrate, barulah kita masukkan asid. Barulah kita dapat hasilkan kumpulan amine seperti mana ditunjukkan. Sebab tu dia kata, the reagent are added in sequence. Ikut step. Dengan lithium aluminum hydrate dulu, barulah masukkan asid. Bukannya dia sekaligus. Lithium aluminum hydrate dengan asid sekaligus. Bukan itu. Kalau itu yang berlaku, tak ada nombor 1, 2. Tak ada nombor 1, 2. In this equation, only the organic product is drawn on the right side of the arrow. Okay. Ini macam ni lah. Katalah kita ada alkohol, kita hasilkan alkene. We have to react the alcohol with sulfuric acid and also heating. Heating mesti kena sebelah bawah. 180 degree Celsius. Kalau ada heating ke atau nak tunjuk delta tadi, delta menunjukkan heating mesti kena sebelah bawah arrow. Ini kita dapat hasilkan alkene. Produk memang kena sebelah kanan. Tak boleh produk tu sebelah kiri. Unless kalau kita lihat untuk tindak balas equilibrium. Itu saja yang kita nampak anak panah dia berbalik. Okay, types of arrows in organic reaction. Ini right arrow drawn between reactants and product. Ini yang normal. Kalau double arrow show a reversible reaction. Tindak balas tu boleh berbalik. If it is an equilibrium arrow, show a reversible reaction when the reaction is at equilibrium. Dia pun reversible, tapi ini untuk sistem keseimbangan. Kalau single double arrow, ini menunjukkan resonance between two molecule. Ini menunjukkan resonance, ingat Okey, kalau full headed curve arrow, arrow ni berlengkuk, berlengkuk. Show movement of an electron pair. Okey, kalau dia half headed arrow, kalau ada separuh saja, ini penuh kan? Ini penuh. Ini dia separuh saja dia punya kepala. So dia menunjukkan pergerakan single elektron. Memindahkan single elektron. Tapi dia kena lengkuk, dia tak boleh lurus sahaja dia punya garisan ni. Ini pun lengkuk kan? Kalau dia full, movement adalah 2 elektron. Kalau dia half, maksudnya movement adalah 1 elektron. Bolehkah kita move 3 elektron? Dalam tindak balas kimia, bolehkah kita move 3 elektron? Kalau kita nak move dalam tak boleh, tak boleh. Kita hanya boleh maksimum kita kena move 2 elektron sahaja. Okay, types of reactions in organic chemistry. The first one is addition reaction. Nama pun tindak balas penambahan. Simplest term is an organic reaction where 2 or more molecules combine to form a larger one lah. So kalau kita lihat dekat sini, it is limited to chemical compounds that have multiple bonds, such as molecule with carbon-carbon double bond alkenes and carbon hetero double bonds like carbonyl. Carbon yang ada heteroatom, carbon yang ada atom oksigen, for example. Okay, so contohnya we have this alkene react with chlorine gas, okay, with the presence of chloromethane. Kat sini kita boleh masukkan kumpulan haloalkene. Kita akan panjangkan lagi rantaian. Ini senang saja dia tambah.
Macam dia break the pi bond kat sini, dia break the pi bond and then dia masukkan dua Cl. Cl sini, Cl sini. Okay. Ataupun addition of cyanide adds to aldehyde and ketone. Katalah kita kat sini ada ketone, kita masukkan kumpulan cyanide. Okay. So dekat sini kita dapati kita boleh masukkan kumpulan satu molekul yang ada kumpulan alkohol dan ada kumpulan cyanide. Okay. Ini kumpulan alkohol kita namakan dia. Ini pun kita boleh buat addition reaction. Okay. Addition reaction kita boleh buat. Substitution reaction. Substitute maksudnya penukar ganti, tukar ganti kan. So ini menunjukkan apa dia punya reaction. Also known as a single displacement reaction or single replacement reaction. A chemical reaction during which of one functional group in a chemical compound is replaced by another functional group. Contohnya kita ada carboxylic acid react dengan kumpulan amine, kita akan hasilkan kumpulan amide. Okay, dan juga air. Alright. So in this case kita akan lihat sebenarnya dengan lebih lanjut lagi dalam topik yang akan datang lah. Tapi kat sini apa yang dimasukkan substitution? Kalau you lihat di sini kumpulan OH dah tak ada. Kumpulan OH dah tak ada sebab dia telah ditukar ganti dengan kumpulan NH2 dengan kumpulan amine. Okay? Dan dihasilkan air lah. Air datang daripada OH di sini dan juga satu hidrogen dari kumpulan amonia. Sebab itulah kita dapat menghasilkan kumpulan amide. Kumpulan amide adalah C double bond O yang attach dengan nitrogen. Okay, nah ini namanya substitution. Ataupun halogenation of benzene. Ini benzene ring. Benzene ring. Kita nampak kat sini ada satu hidrogen. Okay, react with bromine gas with the presence of iron tribromide. Kita boleh replace, kita boleh substitute hidrogen ini dengan kumpulan bromo. Dan dia punya side product adalah HBr. Okay, HBr datang daripada mana? Br satu datang daripada sini, H datang daripada sini. One of the Br, bromide tadi dah masuk dekat bond yang ini. Itu namanya substitution reaction. Okay, alright. So seterusnya kita lihat nanti, kita ada juga kat sini sorry. Okay, kita ada juga elimination reaction. A type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule in either a one or two step mechanism. Elimination ni maksudnya terus kita hilangkan dia, eliminate, hilang. So for example, kita ada kumpulan chloroethane react with sodium hydroxide. In this case, kalau you lihat kita boleh membentuk double bond, tapi kita kehilangan apa? Kita kehilangan Cl dekat sini. Itu namanya elimination. Ataupun elimination reaction of alcohol with sulfuric acid. Ini kita ada alcohol, is it? React with sulfuric acid at high temperature pun kita boleh masukkan kumpulan alkene. Di mana OH nanti akan eliminated, tapi kat sini akan membentuk double bond. OH pergi ke mana? Dia akan dia akan membentuk H2O di sini. Itu namanya sebagai elimination. In this case dia akan ambil OH di sini dan juga satu hidrogen di sini. Supaya nanti dapat membentuk double bond kat sini kan. Bila kita dah remove di sini, menghasilkan water, so pastinya akan ada pembentukan satu double bond. Kalau tak nanti carbon dia tak cukup elektron. Dia punya hybridization dia salah nanti. Okay? Itu namanya elimination. Okay, right. And then oxidation. Oxidation you pun dah tahu. Okay? Sangat-sangat common. Okay? A reaction in which the reactant lose a proton or has an increase of oxidation state. Okay, kalau namanya oxidation, of course dia punya oxidation number dia bertambah. Ingat tu. Oxidation number bertambah. Compounds that can be oxidized can also be reduced. And they are usually reversible. Selalunya dia adalah berbalik lah. Several oxidizing agents are commonly used as reagents in oxidation reaction. For example, potassium permanganate, potassium chromate, potassium dichromate, pyridinium chloropromate, or dia punya pendek dia adalah PCC. It is represented as PCC or pyridinium dichromate, PDC. Highly electronegative elements such as oxygen, fluorine, and also bromine. Sebab apa? Ini kumpulan halogen kan? Kumpulan halogen memang sangat elektronegatif. Sebab dia ada high tendency untuk accept elektron. Untuk kumpulan halogen. Kenapa kumpulan halogen sangat elektronegatif? Kenapa kumpulan halogen sangat elektronegatif? Sebab electron valence dia
mencapai oktet Okey, atau dia ada berapa banyak electrovalence, Akil? 1. Hah? 7. 7, betul. Kalau nak capai oktet, kita punya elektron kena berapa? Nak 8. 8. betul. Ada yang jawab ni, Syazwani dengan Mariam. Betul. So, kalau kita ada 7 electrovalence, kita lebih cenderung nak mencapai oktet tu, kita cenderung nak dermakan 7 tu ke? Atau cenderung nak terima lagi satu supaya saya jadi oktet? Yang mana satu lebih mudah? Terima. Terima. Lagi 1. Yes, baik dia terima daripada dia sedekah. Nanti dia jadi stable. Maksudnya sebab tu dia sangat elektronegatif. Elektronegatif maksudnya it has high tendency to accept electron. Okay, to accept electron. Itu untuk kumpulan halogen. How about hydrogen? Hydrogen tadi I tanya dia ada berapa elektron? Hydrogen? 1. 1. Kalau dia nak mencapai oktet, katalah ada yang cakap, hydrogen boleh tak kalau dia nak mencapai oktet? Susah tak? Dia boleh. Dia tidak boleh kan untuk mencapai oktet. Jadi lebih baiklah dia derma ke terima 7. Baik dia derma 1 ke atau dia terima 7. Mai datang 7 elektron. Donate. Baik dia donate. Donate 1. Yes, baik dia donate 1 elektron yang ada pada orbital S. Lagipun untuk hidrogen, dia pun tak ada orbital yang boleh masuk 7 elektron daripada luar. Betul? Betul tak? Boleh bayangkan? Kalau hidrogen dia ada apa nama dia punya orbital sebab dia cuma ada satu orbital je. Apa orbital dia? S. S. Jadi dia pun cuma ada S orbital. Katalah atom-atom lain berubah fikiran pula. Kita orang nak sedekah juga dekat awak hidrogen, tak kira. Kesian awak sebab awak cuma ada satu elektron. Hidrogen jawab apa? Tak boleh, saya Tak boleh. tak ada bilik, tak ada orbital nak isi elektron tu. Tak apalah, saya tak payah terima. Saya bagi awak saya punya elektron. Okay. Maknanya you all sudah mula fahamlah. Kadang-kadang benda ni you all tahu tapi tak dapat nak mengaitkannya. So macam ni juga. Kenapa? Kumpulan halogen sangat elektronegatif, manakala hidrogen sangat-sangat tidak elektronegatif kan? Sebab dia ada kaitan bagi kemampuan untuk mereka mencapai oktet rule. Tengok dia punya orbital cukup ke tidak. Kalau dia nak terima, dia mesti kena ada orbital yang kosong. Kan? Itulah dia punya cerita dia. Kalau kita nak cakap tentang pembentukan bond, tentang atom dan sebagainya. Okay? Right. So dekat sini kita kena ingat lepas ni, kalau kita pilihan untuk kita buat oxidation reaction, antaranya kita pilih elektronegatif. Oxidation of alkenes with hot concentrated acidified potassium permanganate solution. Contoh, ni ada alkene react dengan potassium permanganate with the presence of acid and also heating. Ini sekaligus. Dalam masa dah lepas masuk acid, terus kita heating. So kita akan menghasilkan keton dan juga carboxylic acid. Keton dan juga carboxylic acid. Kenapa ini namanya keton? Because this C double bond O attached to another two carbon. Okay, right. Lepas oxidation wajibnya reduction lah, kan? Kalau tak adalah yin and yang. Yin and yang tu untuk menunjukkan balance kan? Macam juga kalau ada oxidation, reduction. Kalau tak dunia ini tidak akan stable. Ada lelaki, ada perempuan, betul? Sebab tu berbalik tadilah kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa tu. Tak kisah apa-apa agama pun kita percaya kita ada Tuhan. Tuhan yang menjadikan semua ni supaya balance keadaan dekat dunia ni kan. So ada oxidation, sekarang ada reduction. The opposite of oxidation reaction is the reduction. Reduction happens when the molecule accept hydrogen atom, which decrease its oxidation state. Okay. Contoh oxidation state ni, contoh kalau kalau kita lihat kumpulan copper, Cu2+, Cu2+ copper kan. Dia punya oxidation state adalah 2. 2+. 2+ bermaksud dia hilang elektron ke ataupun dia terima elektron? Dia hilang elektron kan? Dia tak ada elektron. Tapi kalau kita lihat sini untuk reduction, dia boleh accept hydrogen atom. Nanti akan merendahkanlah dia punya oxidation state. Similar to oxidation, reduction reaction involve reducing agent and this can be
hydrogen gas in the presence of metal catalyst, ataupun hydronium ion or hydride transfer reagents such as sodium borohydrate atau lithium aluminium hydrate. So kalau you nampak reaction tu ada lithium aluminium hydrate, you dah tahu automatically. Ini tak lain tak bukan reduction reactionnya. Kalau you nampak reaction tu ada sodium borohydrate, kan sodium borohydrate kat sini, you dah tahu this must be reduction reaction. Contohnya, we have this propanoic acid. If we do reduction, dia akan menghasilkan propanol. Sekarang you nampak kan, kalau dia acid, reduce akan hasilkan propanol. Lagipun kalau kita lihat, the number of the oxygen makin kurang, betul? Oksigen makin kurang kan? Ni 2 kan? Ni dah tinggal 1. Maksudnya reduction lah tu yang berlaku. Kalau satu-satu tindak balas tu, daripada tak ada oksigen, ada oksigen, maka dia adalah oxidation reaction. Ataupun salah satu reaction tu daripada satu oksigen, dia punya reactant dia 1 oksigen. Produk dia 2 oksigen. Itu pun menunjukkan bahawa oxidation reaction telah berlaku. Nama pun pengoksidaan. Mestilah the number of oxidation number increase ataupun the number of the oxygen increase dalam tindak balas tersebut. Okay, alright. So I think that is all for the introduction to organic chemistry. Ngam-ngam pukul 11. I memang plan untuk habiskan sampai sampai chapter 4 lah hari ni supaya nanti you dapat teruskan dengan menjawab tutorial untuk chapter 4. Ada apa-apa soalan? Kita ada masa lagi sebenarnya, tapi I akan habiskan awal lah supaya nanti you bolehlah take some time to tengok tutorial question. Any question? Tak ada apa-apa ke? Okay.